Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ila al malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang mati fadil Tuan Imam kita Cik Azhari, tak lupa juga pengurusi surau Cik Mazin, seluruhnya jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama malam ini hadir. Daripada petang tadi kita telah pun berbuka puasa bersama, kemudian solat maghrib bersama, solat isyak bersama dan tarawih. Alhamdulillah, kan Allah Ta'ala telah menggerakkan hati kita, Allah Ta'ala telah memberikan kekuatan kepada kita, dapatlah kita hadir dalam majlis ini, dapatlah kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dan Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Banyak di kalangan kita kadang-kadang berazam untuk hadir tapi tidak dapat hadir, sama ada memang orang kata tak nak hadir ataupun mungkin ada urusan-urusan lain yang lebih penting yang terpaksa diuruskan, kan. Itu semua di atas kekuasaan dan qada dan qadar Allah Taala. Alhamdulillah kita dipilih pada malam ini tuan-tuan untuk hadir, dan kita sekarang ini telah berada tuan-tuan di 10 yang akhir. Kita dah malam 21 tu tak? 10 yang akhir pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kalau awal Ramadan maknanya rahmah, pertengah Ramadan maghfirah, kampunan daripada Allah Taala. Dan kita sekarang berada di akhir Ramadan, 10 yang akhir. Itqun minan nar, kemerdekaan daripada api neraka tuan-tuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kekuatan kepada kita, keazaman untuk terus menghidupkan akan malam-malam bulan Ramadan ini. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maksudnya barang siapa yang berdiri, man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri ini maksudnya beribadahlah ataupun menghidupkan malam-malam Ramadan ini ihtisaban, dalam keadaan dia imanan wa ihtisaban, beriman kepada Allah Taala serta mengharapkan pahala daripada Allah Taala, ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, nescaya diampunkan akan dosanya yang telah lalu. Jadi Allah Taala mudah-mudahan mengampunkan dosa kita lah. Kerana hakikatnya kita ni memang selalu berdosa. Nabi SAW bersabda, dia kata kullu ibnu adam khatta'un wa khairan khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa itu ialah at-tawwabun, orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawwabun maksudnya orang yang banyak bertaubat. Kerana hakikatnya kita sentiasa ada lakukan dosa dan juga kesalahan. Kerana kita ini bukannya maksum. Walaupun orang itu contohnya namanya Haji Maksum.
Tahu tak? Ada kawan saya dulu tuan-tuan, namanya Maksum. Dah meninggal dah. Kat Johor lah, dah meninggal. Walaupun nama dia Maksum, terpelihara daripada dosa, tapi hakikatnya dia bukan maksum lah. Dia tetap tidak terpelihara daripada tak melakukan kesalahan. Semana ada dia melakukan dosa dan juga kesalahan. Penuh tak? Masuk? Penuh? Penuh. Baik, insyaAllah. Jadi tajuk kita malam ni itulah penghayatan nuzulul Quran. Penghayatan kepada turunnya Quran. Sebenarnya kalau biasanya kalau berkenaan dengan nuzul Quran ni biasanya pada 17 Ramadan. Tapi kita dah berlalu 17 Ramadan, tapi tak salah jugalah kalau kita kupas berkenaan dengan nuzul Quran ini. Jadi nama Ramadan ni tuan-tuan banyak nama. Kan? Ada ulama memberikan nama pada Ramadan itu iaitu Yaumul Maghfirah ataupun Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Ada pula ulama menyebut Ramadan ini dengan nama Syahrul Quran, bulan Quran. Bulan Quran. Dan ada pula ulama menamakan puasa Ramadan ini dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Kan Syahrul Tarbiyah, bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah. Kerana kita tuan-tuan ditarbiyah, dilatih dan dididik pada bulan Ramadan ni. Okey tak? Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat kepada tarikh ataupun masa penurunan Quran, bilakah sebenarnya Quran ini diturunkan? Sebenarnya para ulama berselisih pendapatlah tentang bilakah tarikhnya Quran itu diturunkan. Ada ulama berpendapat, ada 5 pendapat tuan-tuan berkenaan tarikh Quran diturunkan. Pendapat pertama menyatakan Quran diturun pada 17 Ramadan. 17 Ramadan, ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan Quran diturunkan pada 7 Ramadan. 7 Ramadan. Pendapat ketiga menyatakan Quran diturunkan pada 18 Ramadan. Pendapat keempat 21 Ramadan. Dan pendapat kelima 24 Ramadan. 24 Ramadan. Dan pendapat yang paling kuat ialah 17 Ramadan. 17 Ramadan itu sebabnya di Malaysia ni orang kata popular dengan 17 Ramadan. Tetapi pendapat-pendapat lain juga itu pun kuat juga. Bukan mana tak kuat. Mereka juga di kalangan para ulama ni, mereka pun ada hujah-hujah masing-masing. Kenapa mereka kata 7 Ramadan? Kenapa mereka kata 18 Ramadan? Kenapa mereka kata 21 Ramadan? Kenapa mereka kata 24 Ramadan? Masing-masing ada hujah masing-masing. Okey. Kita berpegang kepada 17 Ramadan kerana berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 41. Di mana Allah Taala sebut, dia kata wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu walir rasul walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqa yaumat taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tuan-tuan, wa'lamu, ketahuilah olehmu, annama hanya saja ghanimtum min syai'in, mana harta rampasan perang yang kamu dapat itu kan hasil daripada kamu berperang wahai Muhammad dan juga para sahabat, fa inna lillahi musahu, maka sesungguhnya bagi Allah Taala itu tuan-tuan 1/5 daripada hasil rampasan perang. 1/5 bagi Allah Taala dan bagi Rasul. Seterusnya kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, orang miskin dan juga ibnu sabil. Mana untuk Allah Taala, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan juga ibnu sabil. Mana ada 5 golongan lah yang mendapat pembahagian daripada harta rampasan perang. Kemudian disambung pada ayat itu tuan-tuan, dia kata in kuntum amantum billah, jikalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma anzalna ala abdina, dan barang yang kami turunkan atas hamba kami, yaumal furqan, yaumat taqal jam'an,
pada hari Furqan. Maksud hari Furqan ialah hari peperangan Badar, yang mana pada hari itulah pertemuan di antara dua kumpulan, tentera Islam dengan tentera kafir dalam peperangan Badar. Dan peristiwa peperangan Badar ini berlaku pada 17 Ramadan. Peristiwa peperangan ini berlaku pada 17 Ramadan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Taala atas sesuatu itu maha berkuasa. Ni ulama kata memakai dalil ini. Dalam ayat Quran ini sebut, dia kata wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumut taqab jam'an. Dan barang yang kami turunkan, mana Quran lah, pada hamba kami pada hari Furqan, pada hari peperangan Badar, yang mana hari pertemuan di antara dua kelompok, tentera Islam dengan tentera kafir. Okey. Jadi di situ disebutkan anzalna, dan barang yang kami turunkan. Okey. Jadi apa yang kami turunkan? Quran lah. Quran yang Allah Taala turunkan, kan, daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Lepas tu turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada dalil ini, tuan-tuan, menunjukkan kepada kita bahawa kan Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Ada juga para ulama dia kata Quran ni bukan diturunkan pada 17 Ramadan. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dia kata kan, aku dilahirkan pada hari Isnin dan aku dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada hari Isnin. Kata Nabi, aku dilahirkan pada hari Isnin dan aku dilantik sebagai Nabi dan Rasul pada hari Isnin. So maknanya Quran turun pada hari Isnin. Kalau kita tinjau kepada tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW, anggaran dalam pada tahun 610 Masihi pada masa itu, tuan-tuan. Pada tahun itu, kan, pada tahun itu hari Isnin pada bulan Ramadan pada masa itu hanyalah pada 7 hari bulan, 14 hari bulan, 21 hari bulan dan 28 hari bulan Ramadan. Kalau nak tepat hari Senin saja pada masa kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik masa itu, pada bulan Ramadan masa itu Quran diturunkan. Kalau nak kirakan hari Senin saja ada 7, mana dalam sebulan biasanya ada 4 kali kan, 4 kali Senin kan. Jadi pada 7 hari bulan, 14 hari bulan, 21 bulan dan 28 hari bulan Ramadan. So makna tak ada sebut pun 17 Ramadan. Tak ada sebut pun 17 Ramadan. Nampak tak? Jadi ulama kata khilaflah dalam masalah ni. Masing-masing ada hujah masing-masing, ada dalil masing-masing. Mereka pada sebab masing-masing kenapa mereka memilih tarikh tersebut. Jadi ada 5 kan pendapat ulama, ada menyatakan 70, ada 17 Ramadan, 7 Ramadan, 18 Ramadan, 21 Ramadan dan 24 Ramadan. Okey. So maknanya kan khilaf kalau ulama lah. Tapi pendapat yang kuat kalau di Malaysia ni 17 Ramadan lah. Itu sebabnya pada setiap 17 Ramadan kita sebut nuzul Quran. Tapi kita juga tak boleh menafikan pendapat ulama lain yang menyatakan bahawa ada kata Quran turunkan pada 24 Ramadan pun ada. Kerana hari Senin masa tu tak ada yang nyatakan 17 Ramadan. Nabi lahir pada Isnin dan Nabi juga lantik pada hari Senin, kata Nabi. So pada hari Senin pada tahun pelantikan Nabi itu tak ada pun 17 Ramadan yang bertepatan dengan Isnin. Yang ada bertepatan dengan Isnin ialah 7, 14, 21 dan 28 Ramadan. Nampak tak? Tapi tak kisahlah. Tak kisah sangatlah benda tu. Yang penting pada kita, adakah kita ni mengamalkan Quran ataupun tidak. Kita baca Quran ke tak baca. Kan? Sehari semalam berapa kali kita baca. Nampak tak? Kemudian tentang Lailatul Qadar pula. Kalau ikut kepada pandangan daripada Imam Ghazali, kalau seandainya kita berpuasa dulu, kita start berpuasa pada hari Isnin, maka Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 21.
pada malam 21. Kita sekarang dalam malam 21. Malam ni malam 21 kan. So malam ni kalau dikira kan, kalau ikut pada pendapat Imam Ghazali, malam ni malam Lailatul Qadar lah. So Haji Mazin, Abang Mazin jangan balik lah. Tidur je kat sini kan. Tidur juga itikaf kat sini. Itikaf tak boleh lah, baca Quran kan, berzikir dan sebagainya. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan, sampailah ke subuh besok lah. Kenapa malam ni kalau kira kan, kalau ikut pandangan Ghazali 21 Ramadan. Gitu. Tapi tak kisahlah pada tuan-tuan, tak balik pun tak apa. Janji kita menghidupkan malam ini dengan berqiyam kan, membaca Quran dan sebagainya. Buatlah apa yang patutlah bersesuai dengan, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan akannya Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kan? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 sebulan. So mana banyaklah kelebihan pada malam. Ada pula di kalangan ulama, dia kata carilah malam-malam yang ganjil. Malam-malam ganjil pada malam berkenaan dengan malam Qadar ni, sama ada pada malam 21, malam 23, malam 25, 27. Kalau tuan-tuan lihatlah kepada masjid-masjid yang besar-besar kan, 10 Ramadan ni dia orang biasa dah siap dah start itikaf dah. Dia orang dah umumkan dah. Dia kata pagi besok kan, dia kata kan masjid ini ada buat qiyamul lail, dia kata. Nampak? Bagi masjid-masjid yang besar lah, masjid negeri ke apa kan. Saya biasa masjid negeri. Dia orang biasanya kalau dah 10 malam Ramadan ni dia orang dah umumkan dah. Pagi besok dia kata ada qiyamul lail. Sehinggalah pada penghujung Ramadan dah adalah semua qiyamul lail. Terpulanglah pada masing-masing nak datang ataupun tak ada. Terebutlah peluang-peluang ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat kepada perbagaian pendapat ulama tadi kan, membuktikan bahawa keprihatinan dan kecintaan mereka terhadap Quran. Jadi kenapa kalau ulama ni tuan-tuan punya pelbagai pendapat? Kerana salah satu daripada sebabnya nak menunjukkan kepada kita tentang membuktikan keprihatinannya dan kecintaan mereka terhadap Quran. Mereka prihatin. Bukan makna mereka sengajalah berbalah-balah, tak ada. Mereka nak berbeza pendapat ni bukan mereka sengaja nak berbeza pendapat, tidak. Maknanya masing-masing ada hujah dan pendapat mereka masing-masing, nak membuktikan pada kita masing-masing nak bela Islam. Masing-masing orang kata nak buat kajian tentang Islam. Okay? Itu sebab ini kalangan kita pun digalakkan kita buat kajian tentang Islam. Beli buku agama ni banyak-banyak kan, buat perbandingan, buat kajian tentang Islam, tentang sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu buku agama kat rumah pun tak ada. Yang ada banyak CD je. CD apa? CD karaoke. CD karaoke banyak kat rumah Ustaz, dia kata. Buku agama tak ada, satu buku agama pun tak ada. Habis macam mana? Macam mana kamu nak jadi Islam yang mukmin, yang soleh, yang baik? Kerana salah satu cara nak menjadi Islam yang baik, kena banyak membaca. Ayat Quran berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ayat yang pertama yang turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh kamu dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, menciptakan manusia. Tak? Kerana asas-asas kejadian kita ni memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan dijadikan dengan sendirinya. Wa ma khalaqtu batila.
Bukan kita ni dijadikan keadaan sia-sia saja. Mesti ada tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita dalam dunia ni. Kalau kita diciptakan kata sekadar main sia-sia je, buat apa Allah Ta'ala nak ciptakan? Allah Ta'ala sebut, dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah kepadaku. Itu tujuannya Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia. Sayangnya kalau manusia kadang-kadang lupa kepada Allah, sedangkan Allah Ta'ala ingat selalu pada manusia. Kadang-kadang kalau manusia ni tuan berkira terhadap Allah, dia berkira terhadap Allah Ta'ala ni, sedangkan Allah Ta'ala tak berkira dengan dia pun. Kan, Allah Ta'ala bagi dia nafas untuk dia hidup dalam dunia ini. Nafas tu, udara tu bagi percuma je, tak perlu bayar pun. Kalau Allah Ta'ala cas enggak sekali bernafas contohnya RM10. Macam mana? Larat tak kita nak bayar? Sekali bernafas RM10. Larat tak kita nak bayar? Nak bayar dengan Allah Ta'ala ni, sanggup tak? Tak sanggup tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala tak berkira dengan kita pun. Dan Allah Ta'ala bagi kita nak makan, bagi kita makan, bagi kita minum setiap hari, bagi kita kesihatan. Boleh pergi ke sana, boleh pergi sendiri kan, boleh main bola, boleh main bowling, betul tak? Main bowling, main orang kata semua boleh lah dalam kita ni. Tapi kalau ada tua ni yang kata nak angkat tangan pun, kaki pun kadang tak kuat lah. Tapi kalau muda-muda tuan-tuan, memang sekejap berosup ke sana, sekejap berosup ke sini, sekejap kelumpur, sekejap JB, tak? Pergi mana ni? Okey, main tengah main apa tu? Main apa tu yang pukul bola yang kecil tu apa? Golf. Main golf kan? Nampak? Ada orang kata main golf ni permainan orang kaya, ustaz kata. Kita orang miskin tak suai main golf ni. Sebenarnya tak kisah pun. Tak boleh nak beli batang golf tu, pinjamlah ke kawan. Kalau tak boleh pinjam, ambil buluh tu, potong, tebang, buat kayu golf. Tapi orang golak lah. Orang golakan sikit lah kan. Apalah kau main golf tapi main batang buluh tuan-tuan. Saya kocik-kocik dulu main hoki tuan-tuan. Nak beli kayu hoki tak mampu. Kan? Tapi kat sekolah memang ada kayu hoki. Tapi kayu hoki tu kadang tak boleh buat balik. Cikgu tak bagi buat balik. Tapi kat rumah nak main juga hoki. Lalu siapa yang buat tuan-tuan? Kita buat apa? Pergilah tobang buluh tu. Tapi cari buluh yang dia punya akar tu, dia ada bengkok. Bengkok akar. Kalau cari buluh yang akar itu lurus, macam mana nak buat kayu hoki? Tak boleh. Mesti cari buluh yang dia punya akar itu bengkok lah. Dan kita potong. Potong, lepas tu repair cantik kalau lawas kan. Jadi macam kayu hoki. Itulah dulu masa kecil dulu main kayu hoki. Jadi juga, bukan tak jadi. Tapi yalah buluh lah, murah lah kan. Tapi kalau kono kotuk kepala Abang Masin pun binjul juga. Binjul juga kalau kotuk kepala Abang Masin, tak? Kayu hoki tu. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali pada Quran tadi. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita digalakkan sentiasa membaca Quran. Nabi SAW bersabda, dia kata, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahallahu bihi tariqan ila jannah wa majtama'a qaumin fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa zakarallahu bima indah wa man abta fihi amaluhu lam yasra bihi nasabuhu atau kama qala Rasulullah SAW, hadis riwayat pada Imam Muslim. Maksudnya tuan-tuan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, barang siapa yang berjalan dengan sebagai satu jalan dengan tujuan untuk nak cari ilmu. Nak cari ilmu kan? Sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Dah saya Allah Taala memudahkan baginya tuan-tuan satu jalan nak ke syurga. Allah Ta'ala mudahkan satu jalan nak syurga. Siapa yang selalu mengambil satu jalan dengan tujuan nak cari ilmu. Kerana untuk ilmu ni tuan-tuan tak pernah habis. Nabi kata talabul ilma
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu daripada buaian sampai ke liang lahat. Daripada buaian sampai lihat, Allah Ta'ala suruh kita cari ilmu. Nabi suruh kita cari ilmu. Tapi dia kadang-kadang kita tak ada masa nak cari ilmu. Tak ada masa. Kan? Walaupun zaman sekarang ni macam-macam teknologi, dia nak buka ceramah ustazah pun dia malas. Tapi kalau movie dia suka tengok. Movie lah. Nampak? Movie boleh tengok sampai berjam-jam. Tapi kalau ceramah ustazah ke, kan? Tengok sekejap je. 2-3 minit dah tukar pula channel lain pula. Tak? Itu sifat manusia lah zaman sekarang ni. Nampak tak? Mana jiwa ni untuk ilmu tu tak banyak, kurang. Tapi dalam benda-benda lain banyak. Okay? Dan digalakkan kita, bukan saja kita untuk ilmu ni. Kalau ada ceramah-ceramah ustaz-ustazah dalam YouTube ke apa kan, digalakkan juga kalau boleh kita berguru. Berguru, cari guru. Kenapa perlu cari guru? Kerana bila kita susah besok, kalau kita meninggal besok, guru itulah yang akan datang untuk semayangkan kita. Kalau kita hanya sekadar berguru dalam internet, berguru dengan YouTube dan sebagainya, kadang-kadang penceramah tu kena pun tidak kita. Dia tak kena kita. Kita kena dia. Tapi dia tak kena kita. Betul tak? Itu kekurangan dia pula. Bukan makna nak menafikan nak dengar ceramah dalam YouTube ke internet. Bukan menafikan, tak ada. Sebaik-baiknya kita berguru lah. Kenapa? Bila kita berguru, guru kenal kita. Kalau kita susah pada sebagainya, oh engkau, dia kata. Tapi kalau hanya sekadar berguru dalam TV ke, kalau kita sakit pun dia tak kenal. Dia tak kenal kita. Kalau kita meninggal pun mungkin dia tak datang nak ziarah kita. Kalau kita berguru betul-betul, okay, insya-Allah kalau kita sakit ke, kalau kita meninggalkan, guru tak akan datang. Dia pula akan jadi imam pada kita dan sembahyangkan jenazah untuk kita. Itu kelebihan kalau kita berguru. Di samping itu pula Nabi kata barang siapa tak ada guru, syaitan jadi gurunya. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaihu. Siapa tak ada guru, syaitanlah jadi guru dia. Nampak tak? Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari satu jalan untuk tuntut ilmu, nescaya Allah Ta'ala akan mudahkan baginya satu jalan ke syurga. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasu, dan mereka bertadarus. Dan mereka bertadarus pula di kalangan mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain dan tidak bukan Allah Ta'ala menurunkan kepadanya sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan diliputi akan dia akan rahmat daripada Allah Ta'ala. Wa haffat alaihimul malaikah, dan sentiasa dipagari oleh para malaikat. Malaikat memagari dia, memayungi dia. Wa zakarallahu fima indah, dan Allah Ta'ala menyebut akan dia namanya di sisinya. Di sisi mana sisi Allah Ta'ala itu para malaikat lah. Jadi para malaikat sentiasa menyebut-nyebut nama dia. Wa man abta'a bihi amaluhu, maka barang siapa yang terlewatlah oleh amalannya, lam yusra' bihi nasabu, nescaya tidak bersegeralah oleh nasabnya ataupun keturunannya. Jadi daripada ayat ni tuan-tuan, daripada hadis ni jelas menunjukkan kepada kita bahawa kan digalakkan kita sentiasa bertadarus. Apalagi pada bulan Ramadan ini. Kalau selain Ramadan, kita pun digalak juga bertadarus. Tujuan tadarus ni supaya kita antaranya dapat menguatkan ukhuwah kita. Satu. Di samping itu pula, kita dapat memperbaiki bacaan kita. Dan kita dapat tegur-menegur di antara satu sama lain. Yang kena tegur pula, jangan marah. Kau pula pandai nak ajar adan pula. Kau pandai apa? Kau kata apa dia tu? Melanting dia, copek, bongi marah bila kena tegur tu. Ataupun kena tegur hari tu, besok tak datang dah. Hari tu datang, besok tak datang dah. Kena apa? Dah kena tegur. Siapa tegur? Ustaz Muhammad tegur. Kan? Dah mengajuk dia, dah kena tegur, mengajuk, langsung losap. Lepas tu tak nampak-nampak batang hidung lagi. Janganlah macam tu. Kerana dalam tadarus ni memang konsep tadarus begitu. Sentiasa tegur menegur, kan?
kawan ni nampak kesalahan kita, dia tegur, ni salah bacaan ni tak betul. Kemudian kita baca pula, kita pula masalah, dia pula tegur kita, tuan tak betul tu, macam ni bacaan ni betul. Nampak tak? Ni dongung ni tak kono, ini FI tak kono, ini idgham ma'gunah tak kono ni, tak betul idgham ma'gunah ni. Okay? FI tak kono, FI hakiki ke FI syafawi tak kono. So sahabat kita, kawan kita menegur. Kalau dua-dua tak faham, lantak kau. Dua-dua tak kerti, diam-diam lah. Nafsi kau aku kata. Kerana ada kalangan kita kan, kadang-kadang ada juga dia bertadarus, tapi walaupun tadarus pun dia sibuk tengok handset, tengok WhatsApp. Sepatutnya kalau kawan lain baca, yang lain semak lah. Handset tu letaklah tepi. Ni handset pun buka tengok, ni tadarus ni. Bukan tempat sinilah, tempat lain. Tempat lain kan. Saya tengok begitu juga. Kadang-kadang kau tadarus kan? Tadarus, apa yang kau tengok handset? Tengok WhatsApp apa? Tumpukanlah perhatian pada tadarus. Dah habis tadarus kan, kau buka lah handset kau. Tengoklah apa-apa berita dalam tu kan. Jadi kata Nabi SAW, tidak berhimpun satu kaum daripada rumah Allah Ta'ala, kemudian mereka membaca Quran, mereka watadarasu wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka bertadarus sekala mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali tidak lain melainkan turun atas mereka itu sakinah, ketenangan. Wa ghasiyat umur rahmah, dan liputi kepada mereka itu rahmat. Wa hafat alaihimul malaika, dan malaikat sentiasa memagari dia, memayungi dia. Nampak? Sama juga kalau bukan baca Quran pun, kalau majlis ilmu ni sentiasa ada malaikat. Malaikat memayungi kita. Kan, sehingga ikan di udara dan kata ikan di lautan dan burung di udara sentiasa meminta keampunan kepada orang yang dalam pengajian ilmu. Itu sebabnya digalakkan kita baca ilmu. Di kalangan kita kadang-kadang hanya tumpu pada Quran saja. Sedangkan benda lain macam mana? Bab fardu ain yang lain macam mana? Bab tauhid macam mana? Bab fiqh macam mana? Bab hadis macam mana? Tafsir macam mana? Bab tasawuf macam mana? Akhlak. Sedangkan Allah Taala suruh tuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntut ilmu itu wajib terhadap setiap orang Islam, sama ada muslim, lelaki ataupun perempuan. Tuntut ilmu ni kan tak kira masa, tak kira masa. Selagi masa kita kuat untuk ilmu, tuntutlah. Yang salah tu kita tak nak untuk ilmu. Kan zaman sekarang pun kadang-kadang kita tengok guru yang cari murid, bukan murid cikgu. Sepatutnya anak murid cari guru. Ada juga kadang-kadang dalam pengajian tuan-tuan, ustaz ataupun tengah pengajar tu buat kitab, anak murid tak bawa kitab. Sedangkan kitab dah beli dah. Dah beli kitab dah. Mana kitab kau? Tak bawa ustaz, semua dah hafal. Wah, hebat kau hafal. Ustaz pun tak hafal gitu. Ustaz tak hafal tapi dia hafal. Hebat kau. Itulah trend mengaji zaman sekarang lah. Saya kalau mengajar mana-mana, kalau siapa tak bawa kitab, saya tegur je. Tuan, kitab mana? Bawa lah. Saya pun bawa kitab. Tuan pun kena lah bawa kitab, saya lihat. Tujuan kitab ni, kalau seandainya kan kita belajar, bila balik rumah kan, kalau kita lupa, kita dapat tengok balik, buka balik baca. Kalau tuan tak bawa kitab, macam mana? Tak tahu muka surat apa yang kita baca ni, tak tahu. Jadi kalau bawa kitab, dia kalau habis belajar tu, hari tu tandakan muka surat berapa. Okay? Jadi balik ke rumah tu, bolehlah semak balik, baca balik. Ataupun minggu akan datang kita nak belajar lagi. Okay? Jadi tuan-tuan pun dah baca dah sampai muka surat mana, hari tu kita berhenti. Ni tak nak bawa kitab. Kitab boleh. Bila time boleh kitab tu, ustaz, sini boleh kitab lah. Berapa ringgit? RM40. Okey, masuk nama. Dah boleh kitab dah. Bila time ngaji tak bawa juga. Tak bawa je kitab. Susahlah macam tu kan. Bawalah kitab. Guru buat kitab, anak murid buat kitab. Ke sekolah macam tu juga. Ustazah buat kitab, cikgu buat kitab, cikgu buat buku. Cikgu buat buku kan. Tapi anak murid tak buat buku. Sama apa? Dia dah pandai. Dah cerdik, dah hafal semua. Tak buat buku lah. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat bagian. Jadi kalau kita melihat kepada nuzul Quran,
Quran ni tuan-tuan satu mukjizat yang hebat lah. Kerana Quran ni tuan-tuan, kalau kita baca tak pernah jemu, tahu tak? Tak pernah jemu. Kalau lagu tu kalau selalu sangat kita nyanyikan, jemu tak? Jemu. Asyik lagu tu, tak lagu lain ke? Nampak tak? Kita juga kalau contohnya TV ke radio kan. Kadang-kadang dia selingkan dengan lagu, betul tak? Waktu rancangan dalam radio tu. Asyik lagu tu je dibuka. Jemu tak kita dengar? Jemu. Kita pun selipun lah radio tu. Oi, tak ada lagu lain ke? Ada, dia kata. Buka lagu lain, takkan lagu tu je. Tapi Quran ni lain tuan-tuan. Banyak kali kita baca pun jemu tak? Tak pernah jemu. Imam Azhari baca tadi. Ayat tu dia baca. Tak ada yang lain ke Azhari? Imam Azhari kata, kalau hebat nak, kau lah jadi imam kata. Kalau kau jemu, kau lah jadi imam kata. Azhari pula kan, dia bagi sebiji kat situ pula. Tapi hakikat tuan-tuan, Quran ni tak pernah jemu tak? Dan Quran ni boleh dilagukan dengan berbagai-bagai lagu. Itu sebabnya kalau belajar Tarannum kan, dia ada orang kata bacaan ras, hijaz, nahawat, sikah, macam-macam lah kan. Dia macam-macam lagu kan. Tapi saya tak pandai lagu ni masalah dia. Tapi Tarannum tu dia boleh macam-macam lagu. Walaupun ayat yang sama, tapi boleh diubah pada lagu-lagu yang lain. Dan kita tak jemu pun nak dengar. Tak jemu pun nak dengar. Tapi kalau lagu biasa, cuba kita tukar rentak lain. Kan? Boring tak dengar dia? Boring. Lagu Isabella. Macam mana rentak lagu Isabella? Tiba-tiba kita tukar bentuk lain. Marah tak kita? Marah. Oi, kau bangang kau tak kerti nyanyi lagu Isabella kata. Tak? Pergi tak kembali Rabbani, kata. Pergi tak kembali Rabbani. Macam mana rentak dia? Kita tahu kan? Tiba-tiba kita tukar rentak lain. Kena tak gaya dan cara dia? Tak kena. Sumbanglah tu tak? Sumbanglah. Tapi Quran tak. Quran tak. Kita tukarlah lagu apa tuan-tuan, sedap. Masih sedap lagu-lagu dia. Bagus lagi. Kita dengar, suka dan tak pernah jemu pun. Fatihah tu tuan-tuan kita baca sehari semalam berapa kali? Berapa kali kita baca Fatihah sehari semalam? Kan kita baca contoh kalau subuh 2 kali kan? Subuh 2 kali, Zuhur 4 kali kita baca Fatihah. Lepas tu Asar 4 kali, Maghrib 3 kali dan Isyak berapa kali? 4 kali. Tu tak masuk kita baca orang kata tarawih lagi tu. Tarawih dengan witir dan sebagainya kan. Kalau bulan Ramadan ni jemu tak kita dengar dia? Tak pernah jemu pun. Semakin seronok pula kita baca. Itulah kelebihan Quran. Dia tidak membosankan kita. Itu sebabnya di kalangan orang Arab kan bila Quran diturunkan saja, mereka pun tercengang. Terutama sekali di kalangan penyair-penyair Arab masa itu. Orang Arab dulu tuan-tuan pada zaman jahiliah, mereka suka beradu bersyair tu. Bersajak dan sebagainya. Mana-mana sajak ataupun syair yang hebat akan dipilih sebagai menang dan diletakkan di dinding Kaabah. Letak di Kaabah ni syair yang paling bagus. Sajak yang paling bagus. Tetapi bila Quran diturunkan, masing-masing tercengang. Mereka tak pernah dengar ni Quran ni. Dia punya gaya bahasa dia lagi hebat dan lagi tinggi lagi. Lagi bagus dia punya gaya bahasanya. Tetapi orang-orang yang kafir ni yang tak terima Quran, dia kata ini tidak lain tidak bukan melainkan sihir yang paling nyata. Dia kata Quran ni adalah ciptaan daripada Muhammad. Muhammad cipta Quran ni. Sedangkan Nabi seorang yang ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Macam mana Nabi nak susun Quran? Nabi tak tahu membaca, nak menulis. Nak susun syair ni pun mesti ada ilmu juga. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak susun syair? Apalagi kalau kita nak susun Quran. Riwayatkan tuan ada seorang lelaki lah, namanya Walid Al-Mughirah. Dah dengar kan Walid Mughirah? Walid Mughirah ni tuan-tuan, dia seorang macam pemimpin Arab Quraisy yang hebat lah. Dia ni orang kaya, Walid Mughirah ni. Dan dia banyak harta. Dia banyak harta, banyak duit. Kemudian anak dia kebanyakannya semula lelaki je, lelaki anak dia. Dan Walid Mughirah ni dia seorang penyair yang hebat.
seorang penyair yang hebat. Satu hari tuan-tuan, Abu Jahal lantik Walid Mughirah. Wahai Walid Mughirah, saya lantik engkau, kau pergi jumpa Muhammad. Pergi jumpa Muhammad, cakap dengan dia, hentikan dakwah dia, jangan dia meneruskan dakwah dia. Jadi Walid Mughirah pun pergilah jumpa Muhammad. Sampai jumpa Nabi, dia tanya, wahai Muhammad, dia kata, kau buat apa ni? Nabi kata, tak adalah, aku duduk-duduk je. Macam ni lah Muhammad, dia kata, saya nak sampai ke engkau, Nabi tahu engkau ni kan, kau hentikanlah kau punya dakwah ni. Hentikanlah dakwah ni. Kau ni dah memecah belahkan masyarakat, dia kata. Dulu kami semua bersatu sembah patung bahara, sekarang ni dah berpecah. Ada yang dia pergi pengikut kau dan ada yang masih bersama dengan kami. Oleh itu kamu hentikanlah dakwah kau. Nabi pun kata benganglah. Benganglah istilah kita kan. Tak setujulah pendapat Walid Mughirah tadi. Maka Nabi pun baca ayat Quran. Ayat Quran lah. Baca ayat Quran. Bila Walid Mughirah tu dengar Nabi baca Quran, maka dia pun takjub. Dia takjub lah. Dan dah ada hati yang perasaan tadi nak terima Islam tu. Dah ada dah. Sikit-sikit dah ada dah. Lepas itu dia berbalik. Balik je jumpa dengan Abu Jahal. Dia kata, Abu Jahal tanya, wahai Walid, dia kata, kau dah pergi jumpa Muhammad dah? Dah. Kan? Apa yang kau jumpa Muhammad? Apa buat Apa yang kau dah buat dengan dia? Apa yang kau dah ajak dia kembali pada agama yang asal tak? Dah. Tapi saya terdengar satu benda yang menakjubkan, dia kata. Bila saya jumpa dia, tiba-tiba Muhammad dia baca apa-apa ayat, tak tahu saya dah. Dia dengar ayat tu, saya dengar je satu benda yang sangat menakjubkan. Maka di kalangan kafir Quraisy tanya, adakah itu syair ke? Tak, bukan syair, kata. Adakah itu orang kata sihir ke? Tak, bukan sihir, kata. Habis apa? Itulah aku tengah fikir ni. Apa benda dia baca tu? Sebenarnya Quran lah dia baca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada situ di kalangan orang kafir ni, pemimpin kafir ni dah dapat baca dah. Ini kemungkinan Walid Mughirah ni dah mula terpengaruh dengan Muhammad. Dah mula terpengaruh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal dia kata, macam nilah Walid Mughirah. Kalau kau nak bersama dengan kami, kan, kau cakaplah Muhammad tu benda-benda tak elok. Kalau tak, kita akan berpisah, dia kata Abu Jahal. Kalau kau nak ikut Muhammad, kita akan berpisah. Engkau, aku, kami lah. Kau janganlah join kami lagi. Dan kami tidak akan membantu kau, susah dan sebagainya. Okey, saya bagi masa engkau Walid Mughirah selama 3 hari. Lepas 3 hari kau masih lagi dengan pegangan kau nak ikut Muhammad ini, maka kita akan berpisah. Kita bukan lagi adik-beradik. Istilah kita kan. Ingat tak cerita Piramli tu? Cerita Piramli 3 Abdul kan? Mulai daripada hari ini kita putus saudara. Kan masalah harta. Berebut harta tu tak? Yang paling kecil tu siapa nama dia? Piramli tu. Abdul Wahid. Abdul Wahub. Piramli lah. Piramli kan yang paling kecil. Kan? Abang-abang ni dah bolot semua dah. Tapi harta yang dalam negeri saja. Tak termasuk harta di luar negeri. Lepas tu yang dia mimpi jumpa dengan Sulaiman Al-Klaken tu. Wahai anakku, dia kata, pergilah berjumpa dengan Sulaiman Al-Klaken, dia kata. Kat situ kamu akan dapat petunjuk lah. Maka lepas itu Piramli jumpalah Sulaiman Al-Klaken. Maka Sulaiman Al-Klaken pun tanya, mana IC ke, mana pasport dia? Maka dia tunjukkan pasport. Betul lah, kau ni anak kepada Sadid Sigaraga kan. Maka Piramli kata, macam mana ada tuan, dia kata harta semua dah habis dah, abang-abang semua dah kebas. Itu harta dalam negeri, belum harta dua negeri lagi, banyak lagi. Yang kata yang ada negeri setan semua tu, negeri setan, Afghanistan kan, Pakistan, Gostan semualah dan sebagainya. Itu cerita Piramli lah, betul tak? Baik. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang saya nyatakan jadi Quran merupakan satu mukjizat yang hebat. Dan Quran ni tak pernah jemu pun kita nak baca. Tapi kalau siapa jemu baca Quran, saya tak tahu nak cakap lah. Bila baca Quran dia jemu. Jemu lah baca Quran ni, Ustaz.
Tak ada ke benda lain yang boleh saya baca? Gila-gila nak? Majalah gila-gila nak? Nak? Oh, kalau majalah gila-gila dia boleh baca. Tapi Quran dia tak boleh pegang, tak boleh baca. Nampak? Dan siapa yang tak tahu baca Quran, naklah kita belajar Quran. Nabi SAW bersabda, kata, barang siapa baca Quran padahal dia dalam keadaan mahir baca Quran, maka sesungguhnya dia mendapat bersama dengan malaikat kiramin bararah. Barang siapa baca Quran tetapi ia takak-kak, maknanya susah payah dia baca Quran, mengangkat-angkat baca, maka sesungguhnya mereka itu akan mendapat 2 ganjaran pahala. Falahu ajrani, dia mendapat 2 ganjaran pahala. Siapa baca Quran, dia mahir baca Quran, maka dia besok akhirat besok bersama malaikat kiramin bararah nama dia. Apa dia malaikat kiramin bararah itu? Ialah sekumpulan malaikat yang mana mereka itu dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itulah malaikat kiramin bararah. Siapa baca Quran tapi mengangkat-angkat, kadang tersalah baca, tersyasul baca dan sebagainya kan. Kalau baca jik tanah tu dia baca jin tanah. Jik tanah tapi dia baca jin tanah. Salah baca kan? Okey, orang macam ni bukan sengaja dia salah, tapi memang dia tersalah baca. Bukan sengaja, ustaz, memang aku ni tak lancar baca Quran. Maklumlah dulu muda-muda dulu kata doge. Apa benda tak ada buat semua dia buat. Kan? Curi telur ayam, telur itik orang semua dia buat. Mengintai orang mandi semua dia buat. Tak? Curi buah langsir orang semua dia buat. Apa yang tak ada buat? Mendajalkan orang, kan? Pancitkan tayar motor orang, kan? Cala kereta cikgu, semua dia buat. Isap rokok ke sekolah pun dia buat, kan? Apa yang tak buat? Lari pada sekolah, panjat pagar lagi, cabut lagi. Orang belajar dia pergi cabut lagi, panjat pagar. Semua benda yang tak elok semua dia buat. Tapi bila dah umur 40 tahun ni dah ada kesedaran lah. Ustaz, saya dah sedar dah hisap dah. Saya nak belajar Quran ni, Ustaz. Betul nak belajar ni? Betul. Dengan siapa nak belajar? Dengan Abang Mak Zin. Dengan Abang Mak Zin. Tak apalah, pergilah jumpa Mak Zin belajar. Dengan jin tu baca Quran tu. Sesekali kita nampak dia jadi imam. Bagus. InsyaAllah. Kita doakan dia panjang umur lah. Panjang umur, murah rezeki, kan? Dan akan terus pegang jawatan sebagai pengurusi. Tapi jangan tamat kuasa, sudahlah. Tamat puasa. Surah masjid, tuan-tuan, surah ke masjid, kan, kita nak menggerakkan misi secara berjemaah. Jangan kita bolot semua tu, semua jawatan tadi. Dialah pengurusi, dialah bendahari, dialah imam, dialah seterusnya, dialah bendahari berhenti keruangan, semualah, semua dialah. Itu namanya one man show. Syok sendiri nama dia. Namanya syok sendiri. Lama kelamaan orang akan tendang. Lama kelamaan orang akan tendang. Betul? Kerana jaga masjid rumah Allah Ta'ala ni dia bukan seorang-seorang, tak ada. Dia mesti dibuat secara berjemaah. Kayak mana-mana pun tuan-tuan, kalau saya ceramah dia cakap macam tu. Tak kira kau masjid, kau surau. Saya cakap macam tu. Depan pengurusi masjid dengan Bilal imam masjid semua saya cakap. Kita berceramah kan, kita hentam je lah. Orang pagi ceramah, kita hentam je lah. Apa lagi? Kalau tak betul, tetap tak betul. Siapa kono, dia kono, nasib lah. Nasib lah kalau dia kono kan. Tapi tujuan kita itu adalah baik, teguhan baik. Sebab rumah Allah Ta'ala ni tak boleh kita kuntur seorang, tak boleh. Dia mesti buat secara berjemaah. Mesti berbincang sama-sama. Masjid besar ke, masjid kecil dan sebagainya. Itu memang selalu saya ingatkan lah. Betul juga kalau saya ke gila kuasa dan sebagainya, tuan-tuan tegurlah, Ustaz Muhammad dah gila kuasa dia tu. Tegurlah. Itu tujuannya kalau kita hidup secara berjemaah. Kan? Mengingatkan di antara satu sama lain. Jadi kalau kita kembali pada hadis Nabi SAW tadi, maknanya kan, barang siapa baca Quran dia mahir bersama malaikat kiramin bararah. Barang siapa baca Quran tapi merangkak-rangkak, maka dia mendapat 2 pahala. 2 pahala macam mana? Satu pahala bacaan dia, satu pahala lagi kesukaran dia nak melontarkan ataupun mengeluarkan sesuatu huruf. Kesukaran dia, payah dia.
Maklumlah orang kata dia punya lidah tu dah koreh. Dah koreh lidah. Sebut dot tu jadi do. Dot jadi do. To jadi so. Tak? Manalah lari dia punya twing gitu kan. Twing itu dah lari. Kalau kona tu tuan-tuan, dia punya tayar tu dah lari tayar dah. Kalau kona tu silap-silap masuk dalam longkang. Tu. Kenapa? Lidah dah keras, susah nak sebut. Tapi keazaman dia tu ada. Dia nak belajar tu ada. Allah Ta'ala bagi dia peluang dan Allah Ta'ala bagi dia pahala. Kerana kesukaran dan kepayahan dia untuk orang kata membaca kalam Allah. Membaca kitab itu, membaca kitab aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi saya kongsikan pada hari ini, kan Nabi SAW bersabda, dia kata barang siapa perumpamaan orang yang beriman itu, dia beriman kemudian dia baca Quran, mereka itu dipaparkan seperti utrujah. Dipaparkan seperti utrujah. Utrujah ni ialah sejenis jeruk atau limau, yang mana dia punya bau dia wangi dan rasanya sedap. Itu perumpamaan orang yang Islam yang beriman, yang baca Quran. Perumpamaan orang yang Islam dan beriman tetapi dia tak nak baca Quran. Dia baca Quran malas. Mereka diumpamakan seperti buah tamar ataupun buah kurma. Yang mana buah kurma ni kan dia punya rasa sedap, manis, tapi dia tak ada bau. Dia tak ada bau. Dia beriman kepada Allah Taala tapi baca Quran dia malas. Malas baca Quran. Dia diumpamakan, kata Nabi, diumpamakan seperti buah tamar ataupun buah kurma yang mana rasa manis tapi bau tak ada. Perumpamaan tentang orang munafik pula, dia munafik tapi dia rajin baca Quran. Mereka diumpamakan seperti minyak kasturi. Minyak kasturi. Yang mana minyak kasturi ni dia punya bau dia wangi tapi dia punya rasa dia pahit. Minyak wangi kan? Dia punya bau wangi kan? Wangi. Sedap kita, suka kita bau dia. Tapi dia punya rasa pahit. Cuba rasa. Pahit tak minyak wangi tu? Pahit. Itu diumpamakan seperti orang munafik yang rajin baca Quran. Kemudian orang munafik pula yang malas baca Quran, mereka diumpamakan seperti rumput hanzalah. Yang mana rumput hanzalah ni, rumput tak ada kat Malaysia, tempat lain lah. Kan? Di mana rumput hanzalah ni dia punya bau pun tak ada. Bau tak ada dan rasa pun pahit. Kalau kita rasa pun pahit. Itulah perumpamaan orang yang beriman dan orang munafik, baca Quran dan tak baca Quran. Daripada 4 jenis orang golongan tadi tuan, yang paling baik ialah golongan yang pertama. Maknanya kita diumpamakan seperti berjeruk utrujah ataupun limau yang wangi, yang mana rasa dia baik dan bau dia pun sangat baik. Okey, saya rasa itu sekadar tuan-tuan yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Dan lepas ni mungkin ada cara lain pula. Cukup dah. Saya start tadi 9.50 dan dah sekarang pukul 10.35 Okey, saya kata itu sajalah dapat kita berkongsikan malam ini. Dan pagi besok pun saya tak ada, saya ada kuliah subuh di Sekamat. Ada jemputan. Jadi itu saja dapat kongsikan dengan penghayatan Ramadan ni. Mudah-mudahan dengan kata penghayatan nuzul Quran ni, kita perbaikilah diri kita lah. Perbaikilah. Jangan kita tuan-tuan masih tahap tu juga. Tahun ni macam tu juga, tahun besok macam tu juga. Tak ada peningkatan. Tak ada peningkatan. Bacaan Quran kita macam tu juga. Lintang pukang bacaan Quran kita. Kalau dicek satu-satu banyak yang salah. Tahun depan macam tu juga. Bila nak berubah? Tahun akan datang macam tu juga. Bila nak berubah? Mesti ada perubahan sikit demi sikit. Supaya kita dapat besok kemujizatan Quran. Nabi kata Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Quran itu jadi hujah bagi engkau atas kamu dan atas engkau. Quran itu jadi hujah bagi kita dan atas kita. Quran ni boleh bela kita dan boleh mendakwa kita akhirat besok. Kalau kita malas baca Quran dan malas beramal dengan Quran, Quran akan mendakwa kita besok. Aku dah cakap macam ni dalam kitab aku. Aku dah cakap macam ni, hukum-hukum ini halal haram semua aku dah cakap dah. Tapi kau tak nak dengar doge. Besok Quran tu akan mendakwa kita pula. Didakwa kita. Tapi kalau kita beramal Quran tu,
Quran tu membela kita pula. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Bacalah Quran itu kerana Quran itu menjadi syafaat bagi kita esok di akhirat esok. Itu saja yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Dan mudah-mudahan Ramadan yang pada tahun ini insya-Allah adalah Ramadan yang terbaiklah insya-Allah pada kita bersama. Dan mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amal soleh kita. Sekian saja kata perbincangan kita malam ini dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah.